Internet kacau habis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. uh, So apa khabar semua? Minggu lepas kita dah jumpa sekali. So ini kali kedua saya live bersama dengan you all semua. So minggu lepas saya dah share berkenaan dengan 7 kunci untuk memastikan pinjaman perumahan tu lulus. So kali ni, minggu ni, saya nak share berkenaan dengan macam mana kita nak, apa yang kita boleh guna, salah satu medium yang kita boleh guna untuk kita nak dapatkan deposit rumah. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, boleh saya nak minta tolong semua untuk share, komen, tag nama kawan-kawan yang you tahu, mana-mana kawan-kawan you all yang belum lagi beli rumah ataupun sedang dalam proses beli rumah dan diorang tak tahu macam mana nak dapatkan deposit daripada EPF. So petang ni saya cuma nak share berkenaan dengan macam salah satu medium pengeluaran daripada EPF untuk deposit rumah. Sebab pengeluaran EPF ni dia ada banyak, dia punya medium dia. Ada banyak benda yang kita boleh keluarkan daripada EPF akaun 1 ataupun akaun 2. Sebab kita ada 2 akaun 1 dan akaun 2 dalam EPF. Okey, so kita tak nak kita kena fully utilize dua-dua akaun ni. So akaun 1 termaktub memang kita tak dapat nak keluarkan untuk buat pengeluaran EPF kali yang pertama untuk beli rumah. So kita boleh keluarkan daripada EPF akaun 2 untuk buat pengeluaran kali yang pertama beli rumah. So sekarang ni siapa-siapa dekat sini yang ada EPF, so you all boleh tengok dekat dalam EPF, dalam akaun EPF. So macam mana nak dapatkan EPF statement? So EPF statement ni dia ada 2 cara. Yang pertama, cara nak dapatkan EPF statement boleh pergi direct kepada EPF, mana-mana kios EPF yang ada, antaranya EPF sendiri, KWSP sendiri, ataupun mungkin kios-kios dia yang kat luar, macam dekat bank-bank. So boleh print out dekat situ. Yang kedua, cara yang paling canggih, yang paling cepat, yang paling mudah saya cakap, download application EPF. So bila download application EPF tu, so dekat situ kita boleh monitor sendiri kita punya akaun EPF ada banyak mana. So daripada situ kita boleh tengok majikan kita dah bayar EPF kat kita ke belum, berapa banyak majikan bayar EPF kat kita. Pernah tak you all kira berapa persen setiap bulan yang EPF majikan bayar EPF, berapa persen pergi akaun 1, berapa persen pergi akaun 2. Dan sebab apa? Akaun 1 lagi banyak daripada akaun 2. So pernah tak kira? Tapi hari ni saya lebih pada nak share macam mana ataupun berapa banyak yang kita boleh keluarkan daripada akaun 2, KWSP akaun 2 untuk pengeluaran kali pertama membeli rumah. Tapi cuma KWSP benarkan untuk kali yang pertama sahaja, di mana kita boleh keluarkan boleh keluarkan hampir semua dalam pada kita punya baki dalam akaun 2. Contoh, saya ambil contoh sekarang ni. Katakanlah harga rumah yang you all beli tu 200,000. So maknanya you all masuk loan dengan bank 90%. Bila masuk loan dengan bank 90%, maknanya kena keluar deposit 10%. So 10% bersamaan dengan 20,000. Okey, daripada 20,000 tu, cuba tengok daripada EPF akaun 2 masing-masing ada berapa. Jangan tengok akaun 1. Akaun 1 memang banyak. Tengok akaun 2. Sebab yang boleh keluar daripada EPF adalah akaun 2 sahaja. So keluar daripada akaun 2, tengok kat situ berapa yang ada baki dalam tu. Katakanlah dalam EPF akaun 2 you all ada lebih kurang dalam saya ambil contoh lebih kurang dalam 40,000. Saya ambil contoh 40,000. Okey, daripada EPF akaun 2 ada 40,000. Berbalik kepada persoalan tadi, you all beli rumah harga 200,000. So maknanya deposit yang perlu dikeluarkan sebanyak 20,000. Bila buat financing 90%, so pihak KWSP dia benarkan untuk pengeluaran kali yang pertama 10% daripada perbezaan pembiayaan perumahan tambah lagi 10%. So maknanya nampak dah dekat sini lebih kurang 20% yang you all boleh keluarkan. So kalau 20% daripada harga rumah yang you all beli tadi, maknanya 40,000 you all boleh keluarkan. So dari dalam EPF akaun 2 yang you all semua ada, cuba tengok kalau ada 40,000, maknanya boleh keluarkan semua 40,000. Okey? Semua, saya ulang sekali lagi, semua dalam akaun 2. Kalau dalam akaun 2 tu ada 40,000 lah. Okay. So daripada 40,000 tu, mana pula duit tu nak pergi? Tu tertanya-tanya juga, duit tu nanti nak masuk dalam akaun, kalau beli rumah pemaju, masuk akaun rumah pemaju ke?
Kalau beli dengan second hand, masuk akaun lawyer ke? Tak. Untuk kali yang pertama 40,000 tu KWSP masukkan semua ke dalam akaun masing-masing. So you all nak guna buat apa, you all boleh buat apa. Boleh buat lah apa-apa pun. Tapi memang pastilah 40,000 tu nak guna untuk deposit rumah tadi 10%. So masih ada lagi 10%. So daripada 10% ni apa yang boleh guna? Nak bayar kos peguam? Berapa kos peguam nak bayar kalau harga rumah 200,000? Anggaran biasa lebih kurang dalam 7 ke 8,000. Sebab untuk kali yang pertama, kalau kita buat Islamic Finance, biasanya kita ada diskaun-diskaun yang pihak LHDN bagi. So selain daripada itu, bila kali yang pertama beli rumah bawah 300,000, you all semua layak untuk dapat waive Memorandum of Transfer. So maksudnya duty stamp untuk transfer pindah hak milik daripada owner lama kepada owner yang baru dikecualikan sepenuhnya. Sebab kos tu pun lebih kurang dekat hampir 5,000. Sudah jimat banyak kalau beli rumah tu. So saya cadangkan beli rumah tahun ni. Sebab kita tak tahu sampai bila kerajaan nak bagi free untuk MOT tu. Okay. So saya ambil contoh yang kedua. Katakanlah harga rumah yang sama 200,000, tapi dalam akaun dua kita cuma ada 20,000. So berapa yang pihak KWSP boleh keluarkan? Pengiraannya masih sama, 10 tambah 10. So maknanya boleh keluarkan 40,000. Tapi dalam akaun dua kita ada 20,000 sahaja. Still boleh keluarkan semua. So maknanya 20,000 jugalah kita boleh keluarkan. Itu situasi yang kedua. Dan situasi yang ketiga, saya nak share dekat sini, katakanlah EPF akaun 2 you all ada dalam tu 60,000. Okay, 60,000. Tapi loan yang financing yang you all buat tadi adalah 200,000, tapi financingnya 90%, 180,000. So maknanya financing you all adalah 90,000. So daripada 90,000 tadi tu 10% nak kena keluarkan. Bila 10% nak kena keluarkan, pihak EPF still kira buat pengiraan sama, 10 plus 10. So still sama, 40,000. Nilai yang sama. Tapi dalam akaun 2 EPF you all semua ada 60,000. So berapa yang boleh keluar? Maksimum 40,000 sahaja. So EPF pihak KWSP akan bagi saving dalam saving account you all semua sebanyak 40,000 sahaja. So itu sahaja yang saya nak share pada petang ni berkenaan dengan sedikit sebanyak apa yang KWSP boleh bantu kita untuk beli rumah kali yang pertama. Maknanya daripada EPF akaun 2 kita yang kita boleh keluarkan untuk kita bayar deposit. So sebelum saya akhiri saya punya live pada petang ni, saya mohon untuk share komen nama kawan-kawan you all yang mana yang dalam proses beli rumah, yang mana tak tahu macam mana proses, macam mana berapa banyak EPF, berapa banyak KWSP yang boleh diorang keluarkan. Okey, so setakat itu saja pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.